Adapun kita di kalangan rakyat memang kita dipaksakan untuk menghadapi pilihan raya ini. Kerana kita tak, kalau boleh kita tak mahu pilihan raya. Tapi kita sudah dipaksakan. Dewan sudah diubah. Suruhanjaya Pilihan Raya sudah mengumumkan tarikh penamaan calon 8 hari bulan, tarikh pengundian 20 hari bulan. Jadi kita sebagai sebuah parti politik yang percaya kepada sistem demokrasi, maka kita ambil jalan ini. Jalan demokrasi ini kerana kita tahu bahawa politik itu cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Memang saya akui, tanya mana-mana orang, mereka muak dengan politik Malaysia. Kerana kerajaan yang sudah dipilih oleh rakyat itu tidak dapat dijaga mandatnya. Itu sebab saya dalam Esro Awani beberapa minggu lalu saya menyebut, sebenarnya bagi sebuah kerajaan, mandat itu harus dijaga oleh semua institusi. Termasuk yang perlu menjaga mandat rakyat itu adalah institusi diraja. Yang sepatutnya menjaga mandat rakyat itu adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Yang sepatutnya menjaga mandat rakyat itu adalah Polis Diraja Malaysia. Yang sepatutnya menjaga mandat rakyat itu adalah Parlimen Malaysia. Kalau orang-orang politik tak boleh menjaga mandat rakyat, semua institusi-institusi ini sepatutnya menjaga mandat rakyat. Contohnya, kalau seorang ahli parlimen dibeli, dia berubah kerana wang. Siapa yang boleh menentukan dia berubah kerana wang? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kena panggil dia, siasat dia. Apakah dia berubah, dia khianat kerana apa? Kerana wang. Kalau dia khianat kerana apa? Kerana dia kata dia ada prinsip dan sebagainya, institusi diraja boleh panggil dia, tanya dia betul apa. Kenapa Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan? Kenapa Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan? Apa justifikasi dia nak bagi? Apa kesalahan kita? Kalau dia kata kerana semata-mata nak keluar daripada Pakatan Harapan kerana nak tubuh kerajaan Melayu Islam, apakah itu boleh diberikan justifikasi untuk menjatuhkan mandat rakyat itu? Dan institusi tertinggi negara mesti nasihat kepada pemimpin-pemimpin ini. Kalau seorang ahli parlimen itu atau ahli Dewan Undangan Negeri diugut macam berlaku di Sabah itu, bahawa mereka menjatuhkan mandat itu sebab ada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri itu diugut, yang menyebabkan dia berubah kerana dia bimbang keselamatan dia dan keselamatan keluarga, maka Polis Diraja Malaysia harus mempertahankan itu, harus menyiasat, pastikan keselamatan ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen itu. Ini sebenarnya sistem kita. Tapi bila mandat rakyat itu boleh diubah sedemikian rupa, ini yang berlaku kepada sistem politik kita. Kerana institusi-institusi dalam negara kita tak dapat menjaga mandat rakyat ini. Sebab itu di Esro Awani itu saya sebut, raja dan rakyat berpisah tiada. Sebab apa? Sebab bila rakyat sudah buat keputusan, mana-mana institusi tertinggi dalam negara kita mesti menjaga mandat yang telah diberikan oleh rakyat itu. Ini yang tak ada kestabilan politik. Dan memang saya tahu ramai orang dah tak mual dengan ahli-ahli politik. Tapi saya beritahu, kita tak boleh kecewa dengan politik ini. Kerana kita memang berdepan dengan apa yang selalu kita sebut cash is king, apa yang selalu kita sebut dengan kleptokrat. Kerana mereka merasakan bahawa negara ini boleh mereka susun dengan wang, mereka boleh beli. Kalau dulu mereka beli jiwa rakyat, kita berjaya jatuhkan dia, akhirnya dia boleh beli ahli parlimen, dia boleh beli ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Ini persaingan yang harus kita lakukan. Politik ini cukup penting bagi kita, kerana kepimpinan ini menentukan masa depan kita. Saya selalu mengambil perumpamaan, anak kita nak sekolah, siapa yang tentukan? Orang politik. Anak kita nak pakai kasut hitam ke kasut putih pun ditentukan oleh orang politik. Makanan yang kita makan, harga beras kita, siapa yang tentukan? Orang politik. Harga beras nak murah ke, nak naik ke, semua orang politik yang tentukan. Minyak yang kita isi hari-hari, siapa yang tentukan? Orang politik. Dia boleh tentukan. Kalau dia nak bagi subsidi lebih, harga minyak turun. Kalau dia kata tak ada subsidi, harga minyak naik. Kehidupan kita seharian begitu. Gaji kita, siapa yang tentukan? Gaji minimal. Walaupun kita bekerja di mana-mana syarikat, yang menentukan adalah orang politik. Kalau dia tambah lagi cukai,
syarikat kurang untung, gaji jadi kurang. Jadi ini yang di antara perkara-perkara yang kita lihat dalam sistem kita, kehidupan kita, keseluruhan daripada kehidupan kita, termasuk pendidikan anak-anak kita, ditentukan oleh orang politik dasar-dasarnya. Anak kita nak belajar kat mana, macam mana cara dia belajar, bagaimana kehidupan dia, semua ditentukan oleh pemimpin-pemimpin politik. Sebab itu ia cukup penting kepada kita. Sama ada kita berhadapan dengan apa suasana sekalipun, kita mesti beri kesedaran kepada rakyat bahawa kepimpinan ini cukup penting. Tapi kalau rakyat sudah hilang kepercayaan dia kepada sistem demokrasi, yang menjadi mangsa akhirnya siapa? Akhirnya rakyat. Kalau rakyat biarkan, tak kisahlah sama ada pemimpin ada integriti, sama ada pemimpin korup, terpulang kepada mereka, yang menjadi mangsa adalah rakyat. Kenapa? Kerana kalau kita tidak membuat pilihan pada masa depan, maka kita sendiri yang akan menjadi mangsa, kerana kita membiarkan tanggungjawab kita untuk menentukan kepimpinan dalam negara dan juga dalam negeri. Sebab itu kita 22 bulan kita memimpin. Ya, dulu kita susah nak ceramah kerana kita tak pernah ada pengalaman. Kita ceramah nak buat tu macam pas kan. Oh, dia ceramah jadi kerajaan, kita akan haramkan arak. Datang timah, cacau-cacau dia menjawab. Apa dia nak buat? Menteri agama tu kawan kita juga dulu, yang Nakib Haji Haizat. Macam mana? Dia nak buat apa? Kita lebih utamakan Islam daripada kuasa dia. Hari ni dia ada kuasa, dia pun Islam. Mulut ni dah penuh dedak. Penuh sabun. Nak cakap apa? Itu sebab kita datang kepada realiti. Tak payah nak menipu rakyat dengan sentimen-sentimen Melayu Islam. Kerana hari ini kerajaan yang memimpin ini, inilah kerajaan Melayu Islam. Huru-hara, bergaduh hari-hari, UMNO satu dengan PAS, macam-macam, huru-hara. Kalau dulu kita bawa adalah kita ada manifesto, apa yang kita nak buat untuk kesihatan rakyat, apa yang kita nak buat untuk pendidikan rakyat, apa yang kita nak buat untuk perumahan rakyat, apa yang kita nak buat tentang dasar-dasar tanah untuk rakyat. Hari ini kerajaan ada manifesto, tak ada, huru-hara. Tak tahu nak ke depan tu apa yang sebenarnya yang dia mahu daripada kerajaan ini untuk kesejahteraan rakyat. Sebab itu bagi kita, muafakat yang kita bina dalam Pakatan Harapan ini adalah muafakat sama kita. Kita ada masyarakat pelbagai kaum, dan kita ada rakan-rakan dalam parti politik DAP, ada rakan parti keadilan rakyat, ada amanah, dan juga kita ada rakan baru APKU kita. Dan bagi kita, kita membuka ruang kepada semua orang yang nak memberikan sokongan kepada kita. Tak ada masalah. Kerana bagi kita muafakat ini cukup penting, terutamanya kita di Melaka ini. Kita orang Melaka ni tak ada masalah perkauman, tak ada masalah apa. Saya daripada kecil dulu, kalau pergi kedai Cina, orang Cina tu selalu datang rumah mak saya, rumah nenek saya, biasa. Orang Cina pun kalau di Melaka dulu, dia pun rajin buat air tangkal ni apa semua lah. Orang Cina macam dulu. Orang Cina demam, dia pergi cari pomoh juga. Tak ada masalah pun. Bukan kata orang Melayu je. Dan kita pun di Melaka ni lagi pelik. Orang Cina tak boleh cakap Cina. Dia Cina tak boleh cakap Cina. Apa nak buat? Dan dia ceramah dengan orang Cina, isteri dia pula kena tolong translate untuk dia. Jadi ini keunikan kita, dan ini muafakat yang kita bina. Dan apa yang kita nak mainkan isu-isu melibatkan perkauman, melibatkan Islam. Dan selalu saya bangkitkan, Islam itu bukan kita sebut Islam itu dengan tindakan kita, dengan rasa ihsan kita kepada masyarakat. Kalau orang tu susah, tak kira dia Melayu, Cina ke, sama ada dia Islam ke, dia Buddha ke, dia apa, susah harus dibantu. Itu prinsip agama yang mesti ada kepada orang Islam. Dan inilah sebenarnya yang boleh membetulkan kembali agama yang kita dokong ini, Islam itu sendiri. Barulah Islam itu selalu kita sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada itu. Ketinggian itu apa? Ketinggian itu adalah nilai yang kita laksanakan kepada semua masyarakat, dan selalunya amanah di bawah rahmat untuk semua, bukan setakat kepada manusia, kepada haiwan, kepada alam sekeliling kita, tumbuh-tumbuhan.